أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni dapat kita mengadakan kuliah cara live. Kuliah cara orang panggil cara moden. Dan walaupun kita sekarang duduk dalam keadaan yang orang panggil keadaan darurat. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang. Allah Ta'ala masih lagi memberi kesihatan kepada kita. Masih lagi memberi luar yang sangat-sangat berharga bagi diri kita. Yang mana Nabi SAW bersabda, nikmatan maghbubatan katsirun minan nas, nikmatus sihah wa nikmatul firaq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya dua nikmat yang kebanyakan manusia ni dia lupa, dia buat tak cara. Dia buat tak padu, dia buat tak cana. Gapo iaitu nikmat sihat. Allah Taala wis kita sihat lama dah. Allah Ta'ala beri kita boleh makan lalu. Allah Ta'ala beri kita boleh jalan dengan gagah. Dan pada hari ini Allah Ta'ala masih lagi memberi kesihatan kepada kita. Tapi Nabi sebut ramai manusia ni dia buat tak padu, buat tak cara, buat tak cana. Dengan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi ke dia tu, bukan dia nak ambil untuk merebut peluang, untuk perbanyakkan amalan-amalan soleh. Kita kata hari ni ramai mana kita diarah, kita dipaksa duduk dalam rumah. Tidak boleh tubik supaya sekala. Tak boleh nak pergi minum teh, tak boleh nak pergi beli, tak boleh. Ramai-ramai tak boleh. Sebab apa? Sebabnya terjejah dengan kesihatan saja. Tapi Alhamdulillah walaupun duduk rumah, Allah Ta'ala masih memberi peluang kita boleh lagi. Kita perbanyakkan, walaupun banyak Tuhan tarik dah. Tuhan tarik nikmat kita, rasa nak pergi masjid, rasa nak pergi untuk berjemaah bagi orang yang suka jemaah tu lah. Bagi orang yang suka jemaah tu, Allahu Akbar. Lagu mana nyo rindunya nak pergi jemaah. Lagu mana rindunya nak dengar kuliah-kuliah di masjid balasah. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala beri ilham kita supaya kita rebutlah dua yang ada ni. Sekurang-kurangnya kita ambil setengah jam ni. Untuk kita sama-sama mengisi dengan benda yang sangat-sangat berharga. Yang kedua, Nabi kata, benda yang ramai manusia ambil tak cara ni adalah luar. Ni luar banyak ni. Kita kalau pergi kerja pun dimarah oleh kerajaan. Cakap kerja orang pergi make up burung pun kena ikat. Kena ambak klik. Orang pergi nebah kena ambak klik. Klik suruh duduk di rumah ya. Maka masa duduk di rumah ni lah ramainya ramainya manusia
Allah Ta'ala wiluai dia. Dulu, kata nak pergi masjid tak ada ustaz weh. Kerja paglak. Tak ada nak semaya jemaah ustaz weh. Kerja tu kau tu ambil anak lah berapa. Dah ni anak pun tak ambil dah. Kerja pun tak payah pergi dah. Dari masa ni dan kita berdoa lah insya-Allah habis tempoh ni. Moga Allah Ta'ala menyihatkan orang-orang yang sakit dan Allah Ta'ala mengangkatkan wabak bala ni. Yang mana kita tahu Allah Ta'ala menjadikan kita atas dunia ni apa sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidak aku menjadikan jin dan manusia ni atas muka dunia ni semata-mata nak suruh sembah dia ya. Semata-mata nak suruh jadi hamba ya. Maka ni lah peluang kita masa luar ni lah. Kita ambil untuk kita menjadikan hamba sebetul-betulnya. Walaupun sebenarnya hamba dah. Kita banyakkan zikirnya, banyakkan baca Qurannya, banyakkan buat-buat benda yang menjadikan amalan kita tu boleh bawa makan lepas mati. Sebab tu dalam garisan yang mana Nabi SAW menyebut ada jenis dua manusia duduk atas dunia ni, seorang hak cerdik, seorang hak bodoh. Lagu mana kita nak duduk golongan bodoh, kau nak duduk golongan cerdik? Yang mana Nabi SAW menyebut al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba' hawah wa tamanna Allahil aman atau kama qala Nabi SAW. Orang cerdik, orang yang cerdik, al-kaisu orang yang ada otak. Kita kena ingat molek apabila Nabi SAW menyebut orang cerdik ni, dia bukan kata cerdik atas dunia ni. Orang cerdik ni, orang akan dia cerdik di akhirat. Walaupun atas dunia orang tengok dia bodoh. Orang tengok lah ni contohnya kata tabligh. Contoh lah. Untuk gagal tabligh ni yang membawa orang panggil banyak merebaknya werah COVID-19 ni. Tu sebab yang berlaku tu. Cuma kita sebagai hamba ni, kita kena tengok yang menurunkan bala, yang memberinya penyakit tu semua Allah Ta'ala. Sebagaimana kata orang tahu, kita ni ibarat kata apabila orang ni pakai anjing. Ambil batu, ambil kayu pakai anjing. Paung kena anjing, keok anjing. Kiung menepik. Anjing ni pergi kekoh kayu. Kerok kayu. Sebab apa? Sebabnya dia kata kayu ni hak wis sakit dia. Kayu hak main puak dia. Dia kata ramai manusia lah ni jadi anjing. Bapa? Apabila pekong kayu, dia pergi kekoh kayu. Dia tak tengok siapa hak pekong dia. Dia tak tengok kata, siapa pekong aku? Dia ni tuan aku pekong. Orang ni pekong aku. Dah. Dia pergi kekoh kayu ni. Kita lah gitu. Apabila Allah Ta'ala ni ibarat kata beri bala kita kena marah bala. Kita tak tengok siapa yang beri bala ke dia. Siapa yang menurunkan bala kita. Sebab itulah. Orang cerdik Nabi kata, al-kaisu man dana nafsahu. Orang cerdik ni, orang ada otak ni, adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang ibadat kepada Allah Ta'ala, berzikir pada Allah Ta'ala, cari sebanyak mungkin cara dia nak berdamping dengan Allah Ta'ala, carinya guru-guru mursyid, carinya ustaz-ustaz yang boleh dia menjadikan orang yang soleh. Dia cari lagu mana, dia tengok, dia tak tengok aib orang, dia tengok aib dia hari ni banyak mana dah berzikir pada Allah. Hari ni kita banyak mana dah selawat ke Nabi, ada 10 kali, ada 100 kali. Kasih ke Nabi, kasih, tapi selawat dah. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri selawat ke Nabi, nak oyak kasih, nak oyak amalan. Yang kedua Nabi kata orang cerdik ni al-manit wa amila lima ba'dal maut. Dia kerja, dia buat ibadat, dia beramal di atas dunia ni tiada untuk dia mati. Sebab kita ni stesen kita akan jumpa 4 stesen. Ibarat stesen, kalau kereta api dia ada stesen. Daripada Gua Musek, Kuala Kerai, Tanah Merah, Tupak, dia stesen tu. Kita ada kata kat stesen kita lepas dah 2 stesen. Yang pertama stesen ruh. Ruh dulu.
Allah Ta'ala kata, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Saya kata, aku Tuhan engkau. Qalu, maka Ruh berkata, ya, bahkan engkau itu adalah Tuhan kami. Kemudian turunnya sore-sore masuk dalam perut ibu. Masa Ruh sekali belakang, cuma tubik masing-masing. Ada orang ni tubik perut orang Melayu, orang ni tubik perut orang Mak Saleh, orang ni tubik perut Menagara, orang ni tubik orang ni tubik perut daripada perut Cina. Semua tubik daripada perut tu belakang perut mak dia. Dia panggil alam rahim. Tak lama alam rahim ni duduk dalam 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari. Lama dulu sampai 12 bulan pada. Dikatakan Imam Syafi'i 2 tahun duduk dalam perut mak dia. Dah, apabila keluar tu mari duduklah di dunia. Dunia ni lah tempat dia darul balak dia panggil. Lah ni lah tempat yang kita duduk ni, stesen ketiga ni. Kenapa? Dia panggil stesen dunia. Stesen dunia ni stesen hak Tuhan uji kita. Masuk stesen mak perut dalam perut mak kita, makan tanggung, duduk tanggung, perak tanggung lagi. Siapa stesen ni? Stesen yang Allah Ta'ala beri ujian kita. Dan Allah Ta'ala ni maka sinilah yang akan dikira semua kerja buat kita. Sebab tu Nabi kata orang cerdik, orang dia duduk lah ni, wa amila, dia pun carilah ibadat-ibadat, carilah kerja buat dia yang dia boleh makan selepas dia mati. Lah ni kita kerja ke apa? Tak apa. Ada orang kerja benar, ada orang kerja nebah, kerja belah kayu, kerja nega, kerja cikgu, askar, polis, doktor, macam-macam kerja. Tak boleh tahan nak kerja, tapi kerja tu biar jadi mazratul akhirah. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia yang boleh bawa cerita sampai ke akhirat. Kita buat learning. Kita turun pagi, pergi kerja, boleh ke kepala kita. Kalau kita ni niat, molek, ya Allah, aku turun pagi ni nak cari nafkah yang halal, nak beri benda yang wajib. Alhamdulillah. Tak, kita akan dapat pahala selakah-selakah yang kita jalan tu Allah Ta'ala bagi. Talabul halal faridatun. Tu Nabi sebut. Cari benda halal ni wajib. Lah ni duk gagal, payahlah nak makan, payahlah berapa dak. Kita kena cari benda halal tu. Payah pun cara payah tu aja akan beri kita. Tak saja. Dak. Yang kedua, Nabi kata orang bodoh. Wal ajiz, orang hok bodoh, berat tu. Orang lemah. Orang yang lemah otak dia, orang yang tak apa cerdik ni. Manittaba hawa, dia duduk atas dunia, dia ikut hawa nafsu dia semata. Nafsu dia kata nak gua tu, buat gua tu, nak gua ni, buat lah ni. Ikut dia. Tuhan kata semaya, nafsu kata tak usah semaya, payah. Tuhan kata keluar zakat, malah habis duit. Dah, tu dia turut semata-mata. Siapalah dia ni jadinya hamba nafsu dia. Yang keempat, dia kata orang bodoh juga, dia ada cita-cita. Walaupun dia tak semaya, walaupun tak puasa, tak keluar zakat, walaupun dia duk tarik motor orang, duk rukah rumah orang, ambil wah duria orang, ambil wah motel orang, curi barang orang, isak gas, isak dadah, lain ketung ke apa pun, ada juga nak masuk syurga. Ni orang bodoh ni. Bangun pagi hari rasa nak beli nak naik kereta macam sedih weh. Kerja kau dia ketiga orang. Malah duk berayak, duk buah, duk main gitar. Ni orang bodoh ke panggil. Tu. Itu yang kita kena ingat molek. Jadi kita nak sebut sikitnya insya-Allah. Dah kita pakat-pakatlah kita panggil mengkongsikan ilmu lah. Bukan kata amo ni alim tak. Dah amo ni tolong baca ya. Kita nak ambilnya semua sebab gini kan. Kita sekali lepas ngarik lah, sekali orang lepas ngarik ni dia pergi masjid. Dia dengar kuliah, duduk jadi apabila kena Allah Ta'ala tarik nikmat, rasa sedap pergi masjid ni, tarik nikmat tu. Duduk rumah rasa orang, tak ngabel, tak dengar, rasa tak sedap ya. Maka kita buat, orang panggil kita buat cara kongsi ilmu. Kalau silap salah tu boleh tegur lah. Boleh tegur hamba tidak kata hamba ni orang bisa, orang pandai tak. Kullu zi ilmin alim. Bagi orang yang ada, kullu orang yang ada ilmu alim, ada lagi orang yang lebih bisa, orang lebih alim. Kata, bisa ustaz tu. Pandainya ustaz tu. Ada lagi. Tok guru dia. Siapa kepada Rasulullah SAW, siapa kepada Allah Ta'ala. Tak ada orang ni kata alim tubik-tubik pun boleh mengajar. Tak ada manusia ni tubik terlanjur bogel yang belakangnya. Boleh baca ABC, betul guru dia yang hajar. Kita pula ketulah.
Cuma kita orang panggil kongsi lah. Jadi amun nak sebut malam ni sakat dia lah. Kalau dia habis tak ada, kita insya-Allah kalau ada masa kita sambung pula. Kita nak caranya lagu mana menjadikan Allah Ta'ala ni menurunkan bala. Bala ni kita kena tahu bala ni gaya. Dak bala-bala ni jangan kita kata tu Allah Ta'ala turun bala semata-mata tu hai beci. Kadang-kadang gini dak. Kadang-kadang kita ada anak jatuh, anak tino supaya ya, jamil dulu berat lagi. Ayah kita kata, mak mu klik mandi weh. Kita buat galik main bola, galik duduk derak bidah burung ke apa. Dia pun ambil rating keluduk lepas ni buat ubat. Faham tu. Jadi kita pas sakit kena, tak si klik lagi leping boleh 3 butir atas belakang tu pergi ngurang klik mandi. Mandi telaga tu kat rukah mau naik pakai baju pergi masjid. Ubat tu dia tu, ubat tu ibarat kata kita ni galik lepas ubat kita. Bukan kata ubat ni dia kata makan ubat Panado saja. Dia kata ubat ubat batuk dah, ubat dengan minyak tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni nak ubat kita galik. Galik kita kat kerja tu kau tak ada lah, nak cara kau ibadat tak ada lah, nak cara kau nak cari-cari bekal-bekal akhirat. Kadang-kadang Allah Ta'ala pun ibarat sepopak kita piak leping sebutir. Tak rasa lagi. Lepas 2 butir. Tak rasa lagi. 3 butir mengekang klik. Itu kok bala ni pun Allah Ta'ala. Kadang Allah Ta'ala saya. Sebab tu kata Syekh Junid Al-Baghdadi. Katanya seorang tokoh tasawuf. Nama Syekh Junid Al-Baghdadi ni. Orang sehunya dalam tasawuf orang sufi. Syekh Baghdadi ni, Syekh Junid ni dia ada kedai kain di Baghdad. Dia setiap kali dia pergi pagi. Sudah pagi dia buka kedai. Buka kedai tu dia pergi lip belakang duduk semaya. Semaya berzikir pada Allah Ta'ala, orang nak ambil bayar begitu. Ni. Dia tak cara mana semua sebagai syarat kata nak cari nafkah ya. Waktu rezeki tu hai bagi belakang. Kata Syekh Junid ni bala ni bukan apa. Nak pahal dulu bala. Kadang-kadang kita orang kata, pada tu hai turun bala kau orang tu. Kadang-kadang kita, jiran kita, kau siapa kita, duduk tepi rumah kita, kau anak-beranak kita, kena bala kita pun sedap lah lu ayak. Tu je lah tu. Jenis kakak ni jahat sangat tu hai turun bala tu dia tu. Ingat. Gapo kata Syekh Junid? Qala al-Junid al-Baghdadi. Al-bala. Bala ni gapo? Bala ni bahasa Arab. Kita duk sebut bala-bala ni bahasa Arab dah kita ni pandai dah. Tak belajar berarti dah bahasa Arab. Hari tu kecik bahasa Arab lagi. Dak Sabtu Ahad Senin Selasa bahasa Arab dah tu. Bala ni pun tak guna bahasa Arab juga. Kalau bahasa Melayu kata ujian. Ibtila. Budak-budak ni kalau budak sekolah dia panggil ibtila. Ibtila dia panggil nak ujian. Apa nak buat ujian tu? Sebab kita nak kelah. Sebab kita nak pilih hok mana pandai, hok mana tak pandai. Begitu juga bala ni pun kadang-kadang Allah Ta'ala turun bala kita ni ada atas orang. Sebab tu kata sahabat di al-bala sirajul arifin. Bala ni bukan penyuluh, lapu. Tuhan turun bala ni lapu kepada orang-orang arif. Siapa pula orang arif? Kita tak kenal kalau ma'arif tu kenal sayang kita. Arif ni orang nama arif bukan al-arifu billah. Orang Allah Ta'ala beri pengetahuan makrifatnya kepada ni para wali dia panggil. Kalau kita tengok di Mesir banyak. Kita pergi di makam dia tu al-arifu billah Syekh Muhammad Usman Abdul Syekh Syekh Ja'fari Syekh Sya'rawi. Al-arif tu maknanya tahap wali dia ni. Tu hawi ke makrifat dia. Jadi dia pun nama arif. Gapo kata Syekh Baghdadi ni? Bala-bala hok Tuhan beri ni as-sirajul arifin. Kalau Tuhan turun bala kepada orang arif ni, supaya lapu dah. Kita tengah malam kan. Lah ni tak apa, zaman dulu tak ada lapu jalan pun tak ada. Orang duduklah kapur, lah kaulu, lah mana, lapu tak ada, tapi mampu apa-apa. Gelap weh. Wai lapu tu mak mung. Tuluh lanya lah cerah weh. Awak tengok. Lampu LED-nya, LED macam-macam, merahnya muka apa dak. Cerah je. Jadi bala ni apabila turun kepada para wali ni, dia supaya lampu dah.
Kau Tuhan turun bala, kau cerah dia. Kau Tuhan turun bala, kau cerah. Gapo cerah dia? Bukan cerah dahi, bukan cerah mata hati. Kau Allah Taala mengangkatkan darjat dia. Sebab tu Nabi kata asyadul bala. Kuat hak Tuhan turun bala ni siapa? Al-asyadul bala, orang hak kuat Tuhan turun bala, al-anbiya, para nabi. Oh, jadi Tuhan sayang Nabi tapi Tuhan turun bala. Sebab tu Nabi SAW, Rasulullah SAW sendiri orang yang paling tinggi. Orang Sayyidul Mursalin. Sebabnya bala yang Allah Ta'ala turun kepada Rasulullah SAW ni sangat kuat. Tak ada pada Nabi-Nabi lain. Sebab tu Ulul Azmi ni dikirakan atas darjatnya bala Tuhan turun. Maksudnya ujian Tuhan turun, maka dia sabar tu. Tu bala tu. Apa hasil tu? Maknanya bala-bala ni Tuhan turun kepada orang arif ni supaya bila pun dah cerah. Allahu Akbar. Kita bala kat mengepek teruk lalu. Aduh, payahnya panas lah ni ekor-ekor pun tak jadi mengepek Tuhan. Allah Tuhan bapanya tak sejuk saji sepon negeri orang putih tu. Panas ni kau tengah hari 15 kali sehari mandi air pula tak ada. Itai pula tubik. Oh, kau regal kita. Ada apa kita ni bukan orang arif kita ni tengok bala tu bukan supaya lapu. Tengok bala tu supaya apa? Apa tu gunyo? Apa tu batai kayu duk ping atas belakang. Sakit gitu. Ingat, Sirajul Arifin jadi penyuluhnya bagi orang-orang wali para ulama. Wa yaghzatul muridin, dan menjadi penyedar bagi orang-orang yang menjalankan dirinya kepada Allah Taala. Maksudnya orang-orang tuk pakai tuk lebar, dah orang-orang Islam, orang soleh dia kali tu Tuhan pun turun balik dia pun sedar balik. Astagfirullah. Aku buat gua tu tak ingatlah nak baca Quran, tak ingatlah gua tu. Tuhan menyedar balik. Mana dia pun teringat Tuhan balik. Sebab tadi dia kali main ikut dalam rok kata pok gila pain atas belakang boleh 13 hotel dekat mengekai klik kita. Bukannya tak saya, dia saya tu nak klik makan nasi, klik mandi ke apa. Wasilahul mu'minin. Bala juga menjadi senjata bagi orang mukmin. Lah ni duk gagal. Oh, bala kau tu bala lah ni. Tak, bagi orang mukmin ni senjata weh. Ni kali kita kata duk kecek bab corona lah ni. Corona berapa lah ni. Lah, gapo? Silah. Senjata ni. Maksud kalau keperai tak ada senjata. Serah tekuk orang. Whip dia kau orang. Dia raping apa kerah. Ni senjata ni. Orang mukmin tu Allah Ta'ala turun bala ni senjata. Berapa menjadi kekuatan. Kita ada kayu duk ngekek jalan. Orang tegur rasa, betul apa ada kayu. Bukan ada benda lagi. Orang mukmin apabila Allah Ta'ala turun bala kat serupa lah ada pedang. Serupa ada bedis. Serupa ada senjata yang dia boleh lawan dengan musuh dia. Kau dia rasa kuat. Allah Ta'ala turun bala kau kuat. Sebab itulah. Orang mukmin apabila turun bala dia sepukan sepanyi tadi. Anjing apabila pekong dia pergi kekah kayu tu. Dia tak tengok orang pekong. Risaulah tu. Tak ada masuk kat rasa pun. Kita mukaddim masya-Allah tak. Kita kira semula kita hamus sikit lagi. Dan begitu juga maknanya orang mukmin dak jangan je kata jadi sepanyi tadi. Anjing ni dia kekah kayu. Orang pekong ni keruh kayu korang. Dia tak tengok siapa pekong dia. Dia duk pergi curi anak kami orang ke apa. Tu. Dah orang mukmin jadikan apabila supaya ni Allah Ta'ala turun bala kita ni. Dah lagu mana kita anggap hati kita. Hati kita lah ni kita kata Tuhan turun bala ni Tuhan benci kau. Tuhan turun bala ni Tuhan nak suruh kita ni sedar kau lama kau ni kat Allah tak ada lah nak pergi maya masjid. Lah ni kau tak boleh gigi kena samai. Dah ke adakah Allah Ta'ala beri kita ni kerana apa? Kerana kita ni orang lala kau. Dan begitu dia kata lagi wahalakul ghafilin. Dan bala Tuhan turun ni untuk binasanya orang-orang yang lala. Orang-orang yang lupa, orang-orang yang syirik, orang kafir, orang munafik, orang fasik. Waktu kita tengok kadang-kadang bala tu tsunami apa macam-macam dah. Apa? Kadang-kadang orang ni dia galik, dia ni tak beriman pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak hancurkan dia. Sebagaimana kalau kaum Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh minta, ya Allah turunkanlah air daripada langit, ya Allah hancurlah. Jangan tinggal pun seorang orang kafir pun di atas muka dunia ni. Betul Allah Ta'ala terima. Tak ada seekor rambut kafir pada orang satu. Dan semua pengikut-pengikutnya Nabi Nuh itu.
83 orang lebih kurangnya semua Islam. Saya tengok anak Nabi Nuh sendiri, siapa? Kan'an, anak bossu dia. Anak bossu tak beriman. Bini Nabi Nuh tak beriman. Selai dalam air dah, tak apa. Dia kata, ya bunaya irkab mana, marilah awal. Adik, marilah naik dengan abah ni. Nabi Nuh kata, marilah naik dengan babang dengan abi ni. Dia kata, tak apa ayah, ayah pergi lah dengan kapal ayah tu. Ambo nak pergi naik simulik bukit tu. Moyak simulik dia jabal nak pergi naik atas bukit tu. Dia tak tahu. Allah Ta'ala turun bala tu. Habis tak ada. Tinggalnya yang menjadikan keturunan hak jadi Nabi semua daripada anak Nabi Nuh, Syam, Yafiq, Sis. Semua tu Nabi Nuh yang Islam. Seorang yang tak Islam, Kan'an. Apa tu turun bala tu? Dah nak berapa habis. Kau samuk seminggu ya. Kau samuk, kau Nabi Soleh. Seminggu Allah Ta'ala nak samuk ni. Oh, bisa tak ada orang. Apa? Buat rumah ni pergi pahak bukit. Pahak bukit legong-legong jadi rumah seperti. Tak ada orang boleh putus bukit ni. Mari siapa bisa tak ada. Allah Ta'ala turunnya kepa, turunnya apa ni taufiknya. Siapa tergelar, tak ada kau, tak ada turun ni. Kau samuk siapa keluar ni, tak ada turun ni. Kalau kata hamba ni turun ni samuk pelawak kau. Sebab Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran tu. Kau sebab tu kau. Dah ashabul aikah banyak tu apa? Allah Ta'ala nak menghapusnya. Sebab orang ni orang yang lupa, orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kata lagi wala yajid ada halawatul iman hatta ya'tihil bala. Kata iman unik aku mana? Dan tidak akan dapatnya kemanisan iman. Tuhan tu berbala dia kata orang ni tidak akan rasa dapat manis iman. Iman ni dia ada lidah kali. Sebab Nabi pun sebut salasun kunna fihi halawatul iman. Orang yang ada 3 benda ni menjadikan dia ni manis iman dia. Ada lidah kali. Situ dia kata la yajid, dan maka dia tidak akan rasa manis iman dia. Hatta sehingga ya'tihil bala. Orang Islam ni dia kata kalulah dia tidak akan rasa manisnya iman dia sehingga akan diberikan bala pada dia. Tuhan turun bala dia apa-apa. Wa yarda, dia pun reda. Kita kadang-kadang bala Tuhan turun dengan sebab apa? Dah, nak pergi sebut pun punya orang bedah tu. Dah kita sebut kata allanabluwakum minal bisyai'in minal khauf wala nabluwakum. Tuhan kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dah. Wala nabluwannakum, la dua la taukid nu taukid tu dua Tuhan menguat. La li taukid nak turun bala kamu ni. Gapo bala? Wala nabluwannakum. Aku nak turun bala kepada mung ni. Wahai manusia, wahai orang mukmin. Gapo? La nabluwannakum bisyai' dengan sesuatu. Tuhan tu. Ni ya bala-bala Tuhan kita. Gapo Tuhan sebut dalam Quran? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sesungguhnya mula-mula aku nak turun kamu sekali bala gapo syai' dengan sesuatu takut. Yalah tak? Takut tak lah ni? Takut Kita ni nak pergi beli nasi rasa takut. Kata pergi beli 8 nasi kita tengok pakai tudung, pakai topeng atromeng pun ada. Pakai apa takut takut ke apa Takut mati ya. Taklah kata mati belaka ustaz. Kita gini ya, memang kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ada akidah. Ingat molek kita ni ada akidah, ada pegangan kita ada Allah. Cuma kita dalam ahli sunnah wal jamaah, dia adanya usaha ikhtiar. Hak nak kena tu memang kena. Di lu mahfuz 500 tahun sebelum Allah Ta'ala jadi bumi. Allah Ta'ala setudah kita ni. Mung ni akan kena kahwin tahun 2020. Tak salah lagi. Tak duduk dalam rumah. Duduk cokor dalam rumah. Tak tubik. Tak salah dengan orang. Tak gapo. Lepas tu kena kat mana? Kena dengan bawel sebutir je. Pergi beli bawel kedah. Dah tak makan bawel. Makan apa? Nak goreng telur ke apa? Pegailah bawel. Lekatlah kahwin pereh. Orang tanya dia mau pergi tabligh ke? Dah. Lah ni duk gagal buat tabligh. Alhamdulillah. Mati dalam wabak ni mati syahid. Jangan pusing kita orang Islam ni. Bukan mati saja. Orang kafir tu biar gilah. Dia kan.
Sebab itulah kena apa? Tak boleh lagi dah. Tuhan tutup dah kita ni. Apa? Nuh dia lu mampu lagi. Kita kata lu mampu. Lauhil mahfuz. Dah iaitu lauh catatan yang Allah Taala dah tetap dah mana. Nuh diarah dulu lah. 500 tahun sebelum berada jadi bumi langit dia dah. Mung ni akan mati pada tahun 2020 dengan sebab dengan sebab COVID-19. Macam tu. Bapa tak ada pergi mana. Bapa pergi cek-cek mari tengok-tengok di gapo. Di bawah sebutir pergi beli kedai luar tadi. Orang tu pergi, orang ni pergi pun kita pun pergi nak koyak bawah. Kena kita. Tu ya. Maka lah ni rasa takut tu bala tu. Balanya tu hari kita rasa takut nak tupik luar pun takut. Dah. Nanti lagi dah ustaz berani. Kita pun takut juga. Dah tu kau ada takut bala tu. Tubik pakai begitu. Kena nak buat mati-mati berlaku okey. Yang pertama kita nak berhabis sikit. Yang kedua lah khaufin minal ju'u, lapar. Lapar ni bala kok. Tu ada lapar ni bala dengan sebab perang, dengan sebab kemarau, dengan sebab tu lapar tu. Lah ni ada bunyi kita kata lapar lah weh. Apa? Tak kerja 2 minggu dah ni tambah pula 14 hari jadi sebulan. Kita muncul boleh duduk rumah relax tak kerja apa duit boleh. Kata tak apalah demo ada gaji. Tak nak buat nak tu itu kat dah tu. Tapi lagi royaknya lapar ni bala. Tu baik dah waktu makan dah tu siapa tak ada arah makan lagi. Mana boleh makan jangan sakah halal. Tak tahannya hok haram tak darah juga kalau darurat tak ada arah ni tak ada dah tahap. Dah ada lagi batu-batu hok kajian nak bui lagi apa insya-Allah lah adalah kebajikan tu. Jangan duk using. Dak Tuhan akan beri gapo? Bala kita ni juk lapar. Kita ni rasa roti penuh habis rak kedah. Telur ki saja 15 kapik kali ke beli tak beng tepi dia 15 kapik. Beras. Dak beras 3 guni sadah. 3 guni tu pecak serindik gon 90. Duk using kelapa lagi. Dak ke? Maka lagu mana rasa lapar tu bala. Lepas tu apa tu kata lagi? Wal ju' wa naqsim minal amwal. Kurang daripada harta ni. Ayalah tu. Kurang. Orang kerja hari tak ada. Bala tu. Bala tu Tuhan uji kita. Jadi kita Tuhan uji kita lah. Duduk mana kita? Duduknya sebagai lapu ke? Duduk sebagai nak menyedar. Kalau Tuhan nak menyedar, duduk sebagai senjata ke? Ataupun sebagai Tuhan nak berapuh kita. Sebab kita ni tak bersyukur pada Allah. Lagu mana kita duduk mana? Sebagaimana Imam Yunik sebut tadi. Wa naqsim minal amwal, kurang daripada harta ni. Tak boleh nak Noreh boleh nak pergi buat kerja kau tu tak boleh nak buka apa ni nak pergi nabu padai tak boleh, nak menego kedai makan tak boleh. Kurang harta lalu. Sebab tu Allah katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Mas'ud dia kata apabila Allah Taala bagi rezeki maka taklah 3 benda. Taklah 3 bahagian. Yang pertama bahagian makan. Yang kedua bahagian nafkah. Dan nafkah makan, yang kedua bahagian sipar, yang tiga bahagian akhirat. Kita boleh banyak mana dulu lama dah kita duk kerja, bukan hari ni kita tak kerjanya. Yang pertama kita buat nafkah kita. Anak bini kita beli beras, beli makan, hak wajib. Yang kedua simpan ni. Kita kena ada simpan ni. Tak ada simpan tak boleh pagi habis pagi. Ada. Balik kurang kita taruh. Baru kita kat susah. Yang tiga taruh untuk akhirat tu. Mana? Cedek bos dalam masjid, we makan kepada orang, belanja sain-sain. Boleh kalah belakang tu. Ni 3 ni. Mana kalau kita buat sebagaimana Nabi Yusuf, apabila dia pegangnya Menteri Keuangannya Azizul Mas, gapo dia buat mula-mula sekali. Dia apabila dia jadi, masa 7 tahun yang Allah Ta'ala beri kesenangan, dia ambil hasil ni dia taruh dulu. Taruh. Hak lebih baru makan. Kita duk makan. Hak lebih? Tak lebih. Kau makan gaji dia kata. Nak lebih warna. Gaji hari ni malam karang penuh. Apa? KFC. Malam esok, McD. Malam lusa, Tom Yum. Malam tulak, Adli. Murah sikit. Malam tuling, nasi kabu. Malam tulak ni, habis dah. Maggi lah. Tak ada lah habis kata. Mana tahu? Mana? Habis lah kita. Tu kaya Nabi Yusuf, dia ada dah. Dia cedek dah. Tu yang sebut dah. Mukraknya gandum fi sumbulihi, kerak di batik, di takar dia. Mubuh dalam balu.
Tipe dulu, lebih baru makan. Tu. Bapa? Ni cedek 7 tahun pula. Tu baca surah Yusuf kan ayat. 7 tahun pula, dia akan jumpa dengan kesusahan. Kita lah gitu. Lah ni kita tak mikir dah masa kita segar dulu, tak fikir ni kita masa kita susah lah ni. Lah ni lagu ni Allah Taala beri mana kita bersabar lah kau dak. Tu. Wa naqsim min awal anfus, dan kita juga kurang daripada anfus, jiwa, roh, mati. Bala ni mati. Hak ni mati kena kawi, hak ni mati darah tinggi, hak ni mati asiding, hak ni mati lemah air, mati jatuh ketok, mati terlewati muti motel pada. Mati jatuh takore mai dulu pada. Macam-macam mati. Mati tu bala. Bala bukan bala pada orang mati, bala pada anak dia lah. Allah, dah mau kena musibah apa? Anak mati lemah. Dah mau kena musibah apa? Tu laki mati, bini mati. Tak menjadikan bala. Begitu jugalah. Wa naqsim min wal amwal was samarat, dan hasil masuk. Hasil masuk ke apa? Ni kita buat kerja, orang kita buat kerja net. Semua tu dia panggil hasil masuk. Lepas tu Tuhan sebut ke apa belakang? Minas samawati anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tuhan pun beri berita baik. Walaupun Tuhan tekan, Tuhan beri bala, Tuhan nak suruh kita naik. Apa? Wa basyiris sabirin. Tuhan kata berita baik lah weh bagi orang yang sabar ni. Mu aku masa bu anak mu sakit, masa anak bini mu mati mu sabar. Tak ada dok pergi gelepar, tak kata hari ni bini mati esok pergi menikah lain dok. Ok dulu boleh 2 bulan. Habis hendak orang jatuh. Ni dok sabar dia kok sabar Jawa. Tak. Wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kita orang mukmin. Allazina idza asabathum, allazi, dan orang-orang yang kena satu asabah, yang terkenanya asabathum musibah, satu musibah. Tuhan beri satu musibah ya. Tuhan beri satu kesusahan bala ya. Mati ya ke, harta hilang, mutu hilang ke, rumah kena cokeh ke, buah duri curi korang ke, lipat pergi masjid ambil korang ke masa tu. Bala belaka tu. Teratuk dah hari di benur ke, bala juga. Ada ke? Apa? Asabathum musibatun qalu. Kita apa ayat? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua tu adalah mana? Kita ni Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala buat. Daripada Allah Ta'ala. Ada siapa buat kita? Mak kita buat. Tak, kalau mak kita buat, tak ada hidup mek gini. Putih sepuh bah. Lebih pada Brad Pitt lah, lebih pada Shah Rukh Khan lah semaknya. Ni hidung jamu mawar ya. Ni bukan mak kita buat. Tuhan buat. Inna lillah. Sesungguhnya kita daripada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un. Kita akan kembali balik Tuhan. Balik-balik ni bukan kata balik saja-saja. Ni yang paling berat kita. Kita akan balik, Tuhan akan kira balik kita. Tak tu jah katanya. Dah Allah Ta'ala sebut lagi dalam bab bala. Sebagaimana kata Imam Junid Baghdadi tadi, la yajid sahalawatul iman hatta ya'tihil bala wa yarda wa yasbir. Dia ni apabila Tuhan beri bala, dia pun sabar. Dia reda, dia tahu dah ni Tuhan beri bala kat aku ni. Memang bukan orang lain, sebab tu orang wali, orang arif. Dia tengok siapa bala dengan nikmat serupa ya. Ada makan dengan tak ada makan serupa. Apa? Sebab dia tengok orang yang beri tu. Dia tengok Allah Ta'ala yang memberikan pada dia. Dia bukan tengok sebab. Dia tengok orang beri dia. Tu dah dalam bab bala kita sebut. Tak ada juga ajak nak royaknya dalam bab 15 perkara tadi. InsyaAllah lah kita sambung malam-malam esok. Malam bila ada luar insyaAllah lah. Kalau kita kata ada, kita pakat dengar, kita boleh share lah untuk kongsikan ilmu ni. Maupun nak cari kok sama seria untuk akhirat lah. Sama seria dunia ni nak makan banyak anak duit ada lah ni. Minyak murah lah ni. Siang berapa tak tahu. Tapi tak ada gibuh lagi. Nak pergi mana? Dah tak boleh tupik. Rezeki tu haburi. Tapi dunia tak tu yang kita nya. Tapi di akhirat ni masuk kubur hari ni lah nak gunanya. Hari ni masuk kubur ni. Dia kata lepas kerja ni tak ada. Lepas esok. Mana tak ada waklah malam ni. Bapak mati dah
Dah ke tengok apa demo ni tak ada. Tak ada dah mati. Habis dah. Masuk malam ni kita nak guna ni. Al-qabru sandukul amal. Katanya Syekh dia kata lagu mana? Ada kata al-qabru. Kubur ni sonduk peti sipeh. Maksudnya kalau kita peti besi. Amal. Maksudnya kita buat Allah ni. Kita duduk semaya kita masuk kubur belakang ni. Gidah peti besi ada dah. Ada kena moping, ada apa. Cuma nyepak mati tu apa kena moping, mungkin cocok hakik sendirilah. Tu di akhir dalam kubur tu. Dah, mana duduk dalam kubur tu kita nak makan dah. Itulah untuk amalan kebajikan kita. Dah kita buatlah. Kita dengar kebajikan balighu anni walau ayah. Habis sebut menyapakan daripada walaupun satu ayat. Jadi amon ni boleh sikit kecek, boleh baca Arab 2-3 patah. Kita sapa. Pakai boleh sapa. Dia pun sapa pun. Amon tak kerti. Saya mau share apa untuk kebaikan bersama. Untuk sebagai panduan kita dengan hadis Al-Quran tak ada dah. Dah, sebab itulah. Dah, tu sebagai kita kata mukadimah malam ni kalau ada pakak-pakak doa lah. Semoga beri kesihatan diri hamba, keluarga hamba. Dah kepada jiran-jiran dan kepada orang mukmin sekaliannya. Dan banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ni memang bala lah. Tak suruh rakyat lah mari wuhai, kau mari kau tabligh, kau mari apa tak ada. Ni Allah Ta'ala nak nyedar kita. Tuhan nak suruh kita sedar. Apa kita sebut tadi lah. Ayah kita piak tu bapa nak suruh klik makan nasi. Ayah piak bapa nak suruh kita pergi mandi. Piak bapa nak suruh baca Quran. Besar lagi tidaklah jadinya hamlah sangat. Tidak jadi jahat sangat. Gitulah. Itulah dengan maaf banyaklah kalau ada kasar bahasa. Kalau adanya takut-takut lah tak boleh kira lah kecek ni. Macam-macam lah. InsyaAllah lah kalau ada dua lagi malam esok ke malam bila ke kita akan buat, kita akan sebut 15 perkara yang menghalalkan makna patutnya Tuhan memang Tuhan kata bala. Nabi kata 15 perkara ni kalau membuat memang siapa mungkin Tuhan turun bala tamu. Berat tu. Adakah gapo yang kita buat lah ni siapa Allah Ta'ala turun bala kita. Itulah. Terima kasih belakang mana boleh ngikut tu boleh share lah. Meminta banyak kepada tuk-tuk guru hamba. Ada ni ramai ni tuk-tuk guru hamba belakang ni. Sayang hamba tu Bapa Min tu guru hamba tu. Syekh Hisham Muti tuk guru hamba belakang tu. Jadi hamba minta maaf banyaklah kalau kekurangan ke apa bolehlah tegur boleh tak. Bolehlah orang panggil untuk betul lah. Kita menyampaikan untuk benda yang baik dah insya-Allah lah. Kita buat benda baik ni satu mulaikan Tuhan akan balas 10. Balas kurang. One dah so yudha'iful ashar alal aqal. So 10. Maknanya di akhirat kalau ditimbangkan kebajikan dengan kejahatan ni, banyak benda jahat memang kita duk atas jahat atas dunia ni pala jahat ngoti. Apa? Kejahatan kita buat Tuhan bisa ya. Kebaikan kita buat Tuhan balas paling kurang 10 sampai 700 lebih. Dan kalau kita timbang atas timbangnya Allah Taala ni banyak orang jahat. Memang jahatlah mung duk atas dunianya. Itulah dah ingat molek kita orang mukmin ni perbanyakkan berzikir, banyakkan kita ingat Allah Taala, berdoalah kepada Allah untuk kesejahteraan untuk umat Islam, untuk khususnya kepada kampung kita, negeri kita Malaysia ni boleh cari makan molek belaka dan khusus pada orang-orang mukmin seluruh pada dunia ni. Moga Allah Taala mengangkatkan bala ni. Itulah insya-Allah habislah situ. Dah apa ni kita ambil sekadar 2-30 minit lah. Untuk kebaikan bersama dengan sudahi wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.